Salam sejahtera, saya Estenesia Heri, pelajar semester Januari 2025 daripada OUM Cawangan Keningau. Hari ini kita akan membincangkan tentang hak asasi dalam perlembagaan persekutuan. Saya akan menjelaskan pengenalan tentang perlembagaan persekutuan. Perlembagaan persekutuan merupakan undang-undang tertinggi yang menggariskan struktur kerajaan, hak-hak rakyat, dan pembagian kuasa antara kerajaan pusat dan negeri. Perlembagaan ini berkuat kuasa sejak 31 Agustus 1957 dan merupakan dokumen asas yang menjamin kestabilan politik serta kemakmuran negara. Bahagian kedua perlembagaan ini khusus membincangkan tentang kebebasan asasi yang melindungi hak-hak individu daripada sebarang tindakan yang tidak adil atau melanggar kebebasan yang sepatutnya dimiliki oleh setiap warga negara. Terdapat beberapa hak-hak asasi utama seperti yang termaktub dalam bahagian kedua kebebasan asasi menurut perlembagaan persekutuan. Namun pada hari ini saya akan memberi fokus kepada 4 hak-hak asasi utama. Fokus yang pertama adalah perkara 5, yaitu kebebasan diri. Perkara 5 memperuntukkan bahwa tiada siapa yang boleh ditahan atau dipenjarakan dengan sewenang-wenangnya tanpa sebab yang sah. Setiap individu mempunyai hak untuk bebas dan tidak boleh disekat kebebasannya tanpa mengikut prosedur undang-undang yang sah. Hal ini jika seseorang ditahan oleh pihak berkuasa tanpa sebarang alasan yang sah, mereka mempunyai hak untuk diwakili peguam dan dihadapkan ke mahkamah dalam tempo yang ditetapkan oleh undang-undang. Contohnya, apabila seseorang individu ditahan atas tuduhan jenayah, pihak berkuasa perlu mematuhi prosedur undang-undang yang sedia ada dan individu tersebut berhak mendapatkan pembelaan di mahkamah. Fokus kedua yaitu perkara 6, keabdian dan kerja paksa dilarang. Perkara 6 menyatakan bahwa sebarang bentuk perhambaan atau kerja paksa adalah dilarang. Ini memastikan setiap individu tidak akan dipaksa bekerja tanpa ganjaran sewajarnya atau diperbudak oleh mana-mana pihak. Di Malaysia, individu yang bekerja di bawah keadaan yang menindas atau dipaksa bekerja tanpa bayaran yang sewajarnya boleh mengadu ke pihak berkuasa. Sebagai contoh, majikan yang memaksa pekerja untuk bekerja dalam keadaan yang tidak selamat atau tanpa upah yang adil boleh dikenakan tindakan mengikut undang-undang. Fokus ketiga adalah perkara 8, yaitu kesamarataan. Perkara 8 memperuntukkan bahwa semua orang adalah sama di sisi undang-undang tanpa diskriminasi berdasarkan agama, bangsa, asal-usul, tempat tinggal, atau sebarang status lain. Prinsip ini memastikan bahwa tiada rakyat Malaysia yang diperlakukan secara tidak adil atau tidak setara. Dalam hal ini, jika seseorang individu dipecat daripada pekerjaannya berdasarkan perbezaan agama atau bangsa, individu tersebut berhak untuk mendapatkan pembelaan di mahkamah. Contohnya, undang-undang anti-diskriminasi menghalang sebarang bentuk pemecatan yang berasaskan diskriminasi tanpa justifikasi yang sah. Fokus yang terakhir adalah perkara 10, yaitu kebebasan bercakap, berhimpun, dan berpersatuan. Perkara 10 memberikan hak kepada individu yang bercakap, berhimpun, dan berpersatuan dengan bebas, selagi mana ia tidak melanggar ketenteraman awam atau keselamatan negara. Hak ini adalah penting untuk memastikan rakyat dapat menyuarakan pendapat tanpa ketakutan. Rakyat Malaysia berhak untuk mengadakan demonstrasi atau menyatakan pendapat dalam acara awam mengenai isu-isu tertentu. Sebagai contoh, demonstrasi protes terhadap dasar kerajaan atau isu sosial selagi mana ia dijalankan secara aman dan tidak melanggar undang-undang ketenteraman awam. Kesimpulannya, melindungi hak-hak asasi adalah sangat penting karena ia menjamin kebebasan dan kesejahteraan setiap individu dalam negara. Hak-hak ini bukan sahaja melindungi individu daripada sewenang-wenangnya oleh pihak berkuasa, tetapi juga memastikan bahwa setiap orang dilayan dengan adil dan setara tanpa mengira latar belakang. Selain itu, hak-hak asasi memberikan rakyat platform untuk bersuara, berdiri teguh, dan memperjuangkan keadilan dan menyertai dalam proses demokrasi dengan lebih berkesan. Tanpa perlindungan terhadap hak-hak ini, kesejahteraan sosial, keharmonian, dan kemakmuran negara akan terancam.
Oleh itu, adalah sangat penting bagi setiap rakyat dan pihak berkuasa untuk menghormati dan mempertahankan hak-hak yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan demi kesejahteraan bersama. Sekian perbincangan daripada saya. Terima kasih.